Salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Ismail dan Dr. Mahathir. Saya Purbaniswaran Al-Laki Devaras, wakil daripada kumpulan 10, terdiri daripada ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Razlan, Nur Atira dan Nurul Farah Hanim akan membentangkan pembentangan kami bagi khusus SSE 396 kerja sosial forensik. Ini merupakan situasi kes kumpulan kami. Nadia merupakan salah seorang mangsa yang terlibat dengan jenayah hamil luar nikah di usia 14 tahun. Selepas kejadian yang menimpa diri Nadia sehingga menyebabkan kehamilan, teman lelaki Nadia tidak mahu bertanggungjawab. Nadia pernah hendak membuang bayinya itu tetapi telah diselamatkan oleh seorang individu yang mulia hatinya. Nadia telah menetap sementara di sebuah pusat perlindungan sehingga selamat melahirkan dan Nadia boleh kembali meneruskan persekolahannya kelak. Pekerja sosial forensik akan membantu Nadia untuk menegakkan hak dan maruahnya di samping pekerja sosial forensik akan memastikan teman lelaki Nadia untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Atira binti Muhammad Tajuddin akan meneruskan pembentangan ini dengan faktor-faktor yang menyebabkan kehamilan luar nikah. Terdapat pelbagai faktor yang boleh terjadinya kehamilan luar nikah ini. Antara faktor-faktornya ialah kurang mendapat kasih sayang dari ibu bapa, pengaruh rakan sebaya dan pengaruh teknologi yang tidak terkawal. Ibu bapa merupakan pengaruh terbesar kepada tingkah laku anak-anak. Jika dilihat di sini, ibu bapa Nadia yang sibuk bekerja dan menyebabkan Nadia terabai dan gerak-gerik Nadia juga tidak diketahui oleh ibu bapanya. Bagi pengaruh rakan sebaya pula, memainkan peranan yang terbesar juga yang menyumbang kepada isu sosial ini. Anak-anak yang tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga lebih rapat dan sering meluangkan sepenuh masa dengan rakan-rakan di luar. Seperti Nadia yang berasa sunyi di rumah akibat ketiadaan ibu bapa untuk berkongsi cerita dan masalah menyebabkan Nadia lebih meluangkan masa bersama rakan-rakan di luar. Oleh sebab itu, Nadia senang terpengaruh dengan teknologi seperti media sosial yang semakin meruncing ini. Nadia yang baru berusia 14 tahun sudah mula berjinak-jinak bermain aplikasi dating atas talian seperti aplikasi Tinder, Bumble, Omi dan disebabkan ketaksuban bermain aplikasi ini, Nadia telah terjumpa dan seterusnya menjalinkan hubungan dengan teman lelakinya ini melalui aplikasi dating atas talian. Saya Nurul Farah Hanim binti Husaini akan meneruskan pembentangan dengan kesan kehamilan luar nikah. Isu kehamilan luar nikah ini akan memberi impak yang negatif antaranya tingkatan dalam kes pembuangan bayi, antara institusi kekeluargaan dan juga masalah fizikal dan emosi terhadap pelajar tersebut. Pelajar cenderung untuk membuang bayi selepas mereka melahirkan kerana pasangan mereka tidak mahu bertanggungjawab. Seperti kes di atas, teman lelaki Nadia tidak mahu bertanggungjawab kerana beranggapan bahawa pada usia muda mereka tidak mampu untuk menjaga bayi tersebut. Terakhir adalah remaja akan mengalami masalah kesihatan sewaktu melahirkan anak pada usia muda. Nadia berumur 14 tahun akan mengalami kesukaran untuk melahirkan bayinya kerana pinggulnya masih dalam keadaan yang muda. Nadia juga akan risiko tinggi berhadapan dengan kesihatan mentalnya iaitu emosinya akan terganggu akibat masalah yang dihadapinya iaitu ditinggalkan oleh teman lelakinya dan juga keluarga tidak mahu menerimanya kerana melahirkan anak luar nikah. Saya Purbaniswaran Al-Laki Devaras bernombor matrik 158111 akan membentangkan tentang bahagian strategi intervensi kerja sosial forensik. Restorative justice, iaitu keadilan pemulihan, merupakan satu pendekatan yang bertujuan untuk mengurangkan kesan mudarat yang dilakukan oleh kalangan anak muda ataupun juana. Oleh itu, pekerja sosial forensik perlulah memainkan peranan yang penting dalam rangka strategi intervensi yang bersesuaian dalam membantu pihak berkepentingan mencapai keadilan pemulihan. Strategi yang kami pilih adalah berasaskan model, iaitu model penyelesaian masalah untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Jadi pada peringkat awal, pekerja sosial akan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh klien, iaitu pekerja sosial akan membuat penyiasatan yang kritikal bagi mengumpul maklumat untuk proses penyelesaian masalah. Dalam kes ini, masalah yang dihadapi oleh klien ialah klien telah hamil luar nikah pada umur 14 tahun. Jadi, pekerja sosial akan menggunakan kemahiran yang ada untuk mengumpul maklumat daripada klien. Seterusnya ialah pekerja sosial forensik akan meneliti masalah, iaitu dengan menggunakan maklumat yang diberikan oleh klien, pekerja sosial forensik akan mendapatkan punca berlakunya isu ini. Sebagai contoh, melalui maklumat yang diterima oleh pekerja sosial forensik, Nadia, iaitu klien, telah hamil luar nikah disebabkan oleh kata-kata manis dan mempercayai kata dan janji yang dilakukan oleh teman lelakinya. Seterusnya, di proses ini juga klien dan pekerja sosial akan bersama-sama untuk berbincang dan menentukan objektif bersama-sama bagi mencapai kefungsian sosial klien, iaitu sebagai contoh, Nadia berhasrat untuk mendapatkan keadilan yang sepatutnya dan mahu pihak teman lelakinya bertanggungjawab dengan apa yang berlaku terhadap dia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Razlan bin Ramli bernombor matrik 157257 akan meneruskan pembentangan.
Proses seterusnya ialah mencari alternatif berdasarkan kehendak dan keperluan klien. Sebagai contoh, pekerja sosial forensik boleh melibatkan keluarga klien dan teman lelakinya dalam sesi intervensi yang seterusnya. Hal ini kerana pihak keluarga dan teman lelakinya juga turut terlibat dalam persekitaran yang mempengaruhi klien untuk terlibat dalam permasalahan ini. Dengan melibatkan kedua-dua belah pihak keluarga, dalam sesi intervensi juga ianya mampu untuk mengukuhkan semula hubungan kekeluargaan antara klien dengan keluarganya untuk menerimanya kembali. Pelibatan ini membolehkan kedua-dua pihak lelaki dan perempuan untuk bertanggungjawab terhadap apa yang telah berlaku dan terhadap bayi yang telah dilahirkan. Sekiranya pihak lelaki tidak mahu bertanggungjawab, maka pekerja sosial boleh menyampaikan bantuan kepada Nadia dari segi penguatkuasaan undang-undang kerana negara Malaysia mempunyai undang-undang sedia ada yang melibatkan jenayah seks bawah umur seperti undang-undang yang diperuntukkan di bawah Seksyen 376/1 Kanun Keseksaan. Pekerja sosial forensik boleh menjalankan fungsi sebagai advokator dengan bertindak sebagai peguam bela dengan membela nasib klien di mahkamah. Langkah ini sesuai untuk diaplikasikan bagi mendatangkan rasa takut kepada teman lelaki Nadia akan tindakan undang-undang dan sekaligus dapat mendidik teman lelakinya untuk bertanggungjawab. Selain itu, pekerja sosial forensik boleh mengakseskan klien dengan pakar sekretari dalam membantu klien menangani masalah tekanan yang dia hadapi. Dengan bantuan daripada pakar tersebut, ianya dapat membantu klien bagi mengikuti program-program yang telah disediakan oleh pakar tersebut. Dalam memastikan alternatif dapat diimplementasikan dengan berkesan, pekerja sosial boleh menjalankan fungsi sebagai pendidik kepada klien dengan menyampaikan maklumat yang diperlukan oleh pihak mangsa dalam membantu mereka memahami situasi yang sedang mereka alami. Fungsi ini juga mendidik klien untuk tidak terlibat dengan gejala pembuangan bayi kerana terdapat saluran yang betul bagi menangani isu ini. Memandangkan klien masih muda dan masih bersekolah, klien tidak mendapat maklumat mencukupi mengenai jenayah seksual yang dialaminya. Oleh itu, pekerja sosial forensik boleh membantu klien menangani masalah ini dan sekaligus dapat membantu klien ataupun Nadia mencapai kefungsian sosialnya semula. Fungsi yang seterusnya adalah sebagai pembangunan dasar dan program dengan menyediakan program terhadap komuniti sekolah bagi memberikan kesedaran terhadap kegiatan jenayah yang berlaku di sebuah kawasan termasuk isu berkaitan kehamilan luar nikah. Fasa ketiga iaitu fasa menilai. Penilaian boleh dibuat dengan mengambil kira sama ada klien sudah boleh mengembalikan kefungsian sosialnya atau belum. Sekiranya kesemua matlamat intervensi telah dapat dicapai dengan sempurna, maka proses penamatan boleh dijalankan. Namun sekiranya matlamat intervensi tidak dapat dicapai, maka proses penyampaian bantuan perlu diteruskan.